Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Norizan binti Batin, merupakan guru perpustakaan dan media di SK Taman Gembira. Bertemu kita sekali lagi di dalam program Ulat Buku Berbicara. Pada kali ini saya akan membuat resensi buku yang bertajuk How to Win Friends and Influence People. Buku ini mempunyai 354 muka surat dan merupakan edisi bahasa Melayu yang diterbitkan pada tahun 2024 oleh Publishing House Berhad. Buku ini ditulis oleh Dale Carnegie dan karya asal diterbitkan pada tahun 1936. Dan buku ini merupakan buku edisi bahasa Melayu yang kalau bahasa Melayu tajuknya Bagaimana Memenangi Hati Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Saya membeli buku ini secara online dengan harga RM35. Saya tertarik untuk membeli dan membaca buku ini setelah mengetahui content creator terkenal iaitu Khairul Aming pernah membacanya semasa zaman universiti beliau dan berkata buku ini banyak membantu beliau untuk berjaya. Buku How to Win Friends and Influence People ini mula diterbitkan pada tahun 1937 dengan jumlah edisi pertamanya sebanyak 5,000 naskah dan telah laris dijual. Buku ini dikategorikan sebagai buku antarabangsa yang laris dalam sejarah dunia penerbitan kerana buku ini menyentuh perasaan dan memenuhi kehendak para pembaca. Dale Carnegie merupakan penulis yang tidak pernah jemu dengan hasil kerjanya sendiri kerana beliau tetap memperbaiki dan menyemak isi bukunya supaya bersesuaian dengan kehendak arus perubahan kehidupan pada masa kini. Buku ini mempunyai 4 bahagian. Bahagian 1, 3 teknik asas dalam menangani kelakuan manusia. Bahagian 2, 6 kaedah bagi bagaimana membuatkan orang menyukai kita. Bahagian 3, 12 cara bagi mendorong orang lain menerima buah fikiran kita. Bahagian 4, 9 taktik bagi mengubah manusia tanpa menyinggung perasaan ataupun membangkitkan kemarahan. Pada hari ini saya akan kupas berkenaan dengan 3 teknik asas dalam menangani manusia di dalam buku ini. Prinsip yang pertama ialah elakkan daripada mengkritik, mencerca ataupun mengeluh. Prinsip yang kedua, berikan penghargaan yang jujur dan ikhlas. Dan prinsip yang ketiga, bangkitkan minat dalam diri orang lain. Dan saya akan huraikan prinsip yang pertama iaitu prinsip elakkan daripada mengkritik, mencerca ataupun mengeluh. Yang bersalah gemar menyalahkan orang lain. Sifat manusia memang begitu. Kita semua seperti itu. Jadi ketika kita tergerak hati untuk mengkritik orang lain pada masa depan, cuba ingat kembali cerita-cerita ini. Kritikan pedas telah membuatkan Thomas Hardy iaitu novelis terbaik dalam sejarah sastra Inggeris enggan menulis fiksyen lagi untuk selamanya. Kritikan juga telah menyebabkan Thomas Chatterton, pemuisi terkenal Inggeris, membunuh diri. Benjamin Franklin yang tidak begitu bijak semasa muda mempunyai sifat diplomatik. Beliau begitu mahir dalam menangani hubungan sesama manusia sehingga dilantik menjadi Duta Besar Amerika ke Perancis. Rahsia kejayaannya, beliau berkata, saya tidak memburukkan sesiapa pun dan hanya menyebut perkara yang baik-baik sahaja mengenai semua orang. Setiap orang tidak lepas daripada mengkritik, mencerca dan merungut, dan hampir semua orang melakukannya. Namun, ia memerlukan ketabahan diri dan kepribadian yang tinggi bagi memahami dan memaafkan orang lain. Di sebalik keinginan hendak mencerca orang lain, cuba kita fahami mereka. Mari kita mencari sebab mengapa mereka melakukannya. Perkara ini lebih bermanfaat dan menarik daripada kritikan. Ini melahirkan perasaan simpati, toleransi dan ketelusan hati. Bagi mengenali semua orang, kita harus memaafkan semua. Sedangkan Allah pun Maha Pengampun, ini kan pula kita.
Kesimpulannya, buku ini dapat membantu mengasah bakat kita yang terpendam serta berjaya membawa kita untuk mencapai tahap potensi yang maksimum. Segala nasihat dan panduan yang terkandung dalam buku ini berjaya mengubah nasib kebanyakan golongan terkenal di dunia, terutamanya dalam kehidupan profesional dan peribadi mereka. Akhir sekali, buku ini sesuai dibaca oleh semua orang, terutamanya mereka yang ingin belajar untuk self-improvement. Bahasa yang digunakan juga senang difahami. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.